Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Izana Suha binti Aznan, berumur 11 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Jambu Bongkok, Marang, Terengganu. Hobi saya membaca buku dan menonton televisyen. Manakala cita-cita saya pula menjadi seorang saintis Islam yang berjaya. Antara buku yang saya gemar baca ialah buku Serangga, 10 Wanita Janji Syurga, Sahabat Sejati, Menunaikan Umrah dan Menerangkan Irah Sistem dalam Al-Quran. Namun begitu, buku yang saya pilih ialah buku yang berjudul Menerangkan Irah Sistem dalam Al-Quran. Buku ini amat menarik minat saya kerana ia berusaha untuk membincangkan penghayatan ilmu STEM sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran. Hadis Nabi ada menyebut, awal agama itu mengenal Allah. Bagaimana untuk mengenal Allah? Pastinya melalui isi kandungan Al-Quran berkaitan segala penciptaannya, iaitu alam dan manusia sejagat. Di dalam Al-Quran terdapat 2 ayat berhubung tentang fenomena kejadian alam dan manusia sejagat. Buku ini membawa saya untuk memikirkan tentang penciptaan alam seperti kejadian langit dan bumi, kitaran air, siang dan malam, dan sebagainya. Betapa indahnya perkembangan ilmu STEM yang terarah mengikut bimbingan Al-Quran. Integrasi antara Al-Quran dan ilmu STEM seharusnya membawa kepada perubahan yang mengujarkan. Antaranya, ia dapat meninggalkan kejahilan dan kekufuran demi menuju kepada peningkatan iman yang lebih sempurna. Isi kandungan buku ini membincangkan 34 subtopik STEM dalam Al-Quran. Antaranya berkaitan kejadian kilat, air hujan, piramid, pengawetan, air laut masin dan putaran bumi pada paksinya. Namun begitu, topik DNA dan genetik menjentik naluri saya untuk berbicara pada kali ini. Buku ini jelas menghuraikan apa itu DNA. Tahukah kita bahawa DNA diturunkan dari generasi ke generasi? DNA merupakan molekul unik yang bukan hanya mengikutkan maklumat genetik, tetapi ianya menyimpan pelbagai cerita tentang kita, termasuklah maklumat berkaitan asal-usul kita. DNA membawa informasi genetik yang dipanggil gen. Ia dapat menentukan keturunan kita dari segi warna kulit, jenis rambut dan warna mata. DNA mengandungi hidrogen, oksigen, nitrogen, karbon dan fosforus. Yang mengagumkan saya, buku penulis membawa bukti daripada Al-Quran bagi setiap fakta dan topik yang dibicarakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 54. Dan dialah Tuhan yang menciptakan manusia dari air, lalu dijadikannya titisan baka dan pertalian keluarga. Dan sememangnya Tuhanmu berkuasa menciptakan apa jua yang dikehendakinya. Buku ini mengandungi nilai murni yang mengajak kita kagum dan takjub kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik dan pencipta yang maha agung. Ia juga mengajar kita untuk bersyukur dengan segala nikmat yang Allah kurniakan. Ia juga menimbulkan rasa kasih sayang antara manusia dengan alam dan terutama sekali penciptanya.
Isu semasa yang saya ingin kaitkan dengan buku ini ialah berkaitan dengan hubungan manusia dengan penciptaannya. Memandangkan masyarakat kini jauh hubungan dengan pencipta, masyarakat terlalu materialistik yang meremehkan nilai spiritual dari kemanusiaan. Keadaan ini memberi impak buruk kepada keseimbangan alam sejagat dan umat manusia keseluruhan. Semoga buku ini dapat merapatkan masyarakat dengan Maha Pencipta. Pengajaran yang saya perolehi daripada buku ini antaranya, kita hendaklah memanfaatkan alam dan kehidupan dengan memperbaiki dan memperelokkan mengikut acuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kita hendaklah meninggalkan kejahilan dan kekufuran untuk menuju kepada peningkatan iman yang lebih sempurna. Akhir sekali, kita tidak boleh memisahkan dan meremehkan penghayatan Al-Quran sebagai petunjuk dalam segala aspek kehidupan. Penulisan ini mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada saya untuk mendalami Al-Quran serta menggali khazanah ilmu yang telah diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 1400 tahun yang lalu. Saya menyarankan agar buku ini dimiliki oleh setiap golongan pendidik dan para pelajar yang mengikut aliran sains dan teknologi untuk menghargai Al-Quran sebagai sumber ilmu. Ia juga menonjolkan kehebatan dan keistimewaan mukjizat Al-Quran dari aspek ilmu sains dan teknologi. Gaya persembahan buku ini begitu menarik dari sudut grafik dan juga sokongan dalam bentuk video yang boleh dirujuk oleh pembaca. Sekian sahaja pembentangan buku saya pada kali ini. Terima kasih.